Kuliah maghrib kita ini berkenaan dengan hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis yang kedua, kita masih lagi dalam menceritakan perbahasan tentang hadis yang kedua ini. InsyaAllah kita sambung apa yang kita telah sebutkan sebelum ini berkenaan dengan hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina ni'mata bi a'zami minhajan syura' minhajul Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa hadik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha ar-rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa ahshurna fi zumratihi ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kepada kita nikmatnya Islam, iman. Diberikan nikmatnya kita hidup bernyawa untuk menjadi hamba kepadanya. Dan kita berada dalam rumahnya, iaitu masjid ini, dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan nikmat itulah yang kita mengharapkan rahmatnya, mengharapkan pengampunannya. Kuliah maghrib kita ini berkenaan dengan hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis yang kedua, kita masih lagi dalam menceritakan perbahasan tentang hadis yang kedua ini. InsyaAllah kita sambung apa yang kita telah sebutkan sebelum ini berkenaan dengan hadis ini. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala: Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفها منا أحد فلجس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. وأجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن علاماتها، عن أماراتها. قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فلبثت مليا ثم انطلق فلبثت مليا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه Muslim. Jadi hadis ini yang panjang, kita telah menceritakan fasa pertama berkenaan dengan pengajaran hadis ini, iaitu menceritakan tentang elemen-elemen yang ada pada Islam itu,
Islam, iman dan juga ihsan. Kita telah menyebutkan tentang adab-adab untuk kita belajar dan kepentingan hadis ini. Sekarang kita sambung berkenaan dengan beriman kepada beriman kepada Allah. Kita telah sebutkan pada kuliah yang lepas, jadi kita sambung tentang iman ini. Maka ditanya kepada Nabi SAW yang datang itu, iaitu Jibril alaihi salam. Ya Muhammad, akhbirni adil iman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar, baik dan juga buruk itu. Jadi yang pertama kita dah sebut tentang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat, mempunyai perbuatan, dan apa yang disebutkan sifat-sifat dan nama-namanya di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya adalah beriman kita kepada para malaikat. Malaikat merupakan satu makhluk yang Allah ciptakan yang taat sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat, tidak derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini sifat para mereka, dan sifat-sifat ini terlalu banyak disebut dalam Al-Quran. Kita ambil sebahagian daripadanya sahaja. Dan malaikat ini ada ciri-cirinya, mempunyai diciptakan daripada cahaya. Dan malaikat ini juga mempunyai sayap, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan para malaikat ini ulu ajnihatin, uli ajnihah, yang mempunyai sayap-sayap, mathna wa thulatha wa ruba', ada dua, ada tiga, ada empat. Jadi itulah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjadikan malaikat itu bersifat macam tu. Dan malaikat ini tidak ada berjantina, tidak ada suami, tidak ada isteri, tidak beranak. Itu mereka telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka mempunyai tugasan masing-masing. Yang biasa kita tahu dalam banyak perkara lah, kita tahu bahawa malaikat itu ada 10 nama. Khilaf di antara ulama tentang nama-nama tersebut. Tidak disebutkan dalam Quran semuanya, sebahagian daripadanya sahaja. Di antara tugas-tugas itu, 10 malaikat yang kita tahu itu, malaikat ini macam-macam. Dia bukan hanya 10 saja. Macam-macam tugasan mereka. 10 ni kita kena tahulah. Itu pertama adalah malaikat Jibril alaihi salam, iaitu yang menyampaikan wahyu kepada para rasul, yang menurunkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Maka turunkan kepada ar-ruhul amin. Ar-ruh yang dimasukkan dalam ayat Quran itu adalah Jibril alaihi salam. Ruh, bukan ruh maksud ruh kita. Ruh itu maksudnya malaikat Jibril alaihi salam. Dan ini perkara ini disebutkan dalam banyak firman Allah Subhanahu Wa Taala di antara ayat yang kita baca ini. Dan dalam surah Al-Qadar yang kita baca dalam bulan Ramadan, kita biasa dengar, inza anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian disebut lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh. Maka turun pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat dan juga ruh. Ruh yang dimasukkan itu adalah Jibril alaihi salam. Jibril ini sama ada kita sebut Jibril, Jibrail, Jabarail, dan dia ada nama-nama yang dipanggil asing daripada bahasa Arab itu sendiri. Oleh itu dia bermacam-macam sebut. Kemudian kita tahu bahawa ada malaikat, nama malaikat yang membawa rezeki. Ada malaikat dia panggil Israfil, yang meniup sangkakala. Kemudian Israfil ini yang meniup sangkakala ni, banyaklah cerita tentang hari kiamat. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wal ardh. Maka ditiupkan sangkakala. Ada malaikat yang meniupkan sangkakala tersebut. Kemudian Israel,
yang mencabut nyawa makhluk. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, tak sebutlah namanya. Allah Taala sebutkan malaikat maut ini, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, yang mematikan kamu ini adalah malakul maut, malaikat maut. Kemudian malaikat kita sebut Raqib dan Atid. Raqib dan Atid ini disebut dalam Al-Quran, idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kerana ada juga kini yang menjadi pencatat kepada kita. Kemudian ada malaikat yang dinamakan Munkar dan Nakir. Ada malaikat nama dia Malik dan juga Ridwan. Malaikat Malik menjaga neraka, malaikat yang menjaga syurga, malaikat Ridwan. Itu nama-nama yang kita tahu, yang kita belajar lah sekolah kita, kita belajar, itulah nama-namanya. Dan selebih daripada itu banyak lagi malaikat, malaikat yang Allah Ta'ala berikan tugasan kepada mereka yang memegang arash. Ada 8 orang malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, yang membawa arash Allah Ta'ala. Ada 8 malaikat yang begitu besar. Arash Allah Ta'ala sangat besar. Arash Allah Subhanahu, singgah sana Allah Subhanahu Wa Taala terlalu besar. Kursi Allah Taala itu wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kalau kursi Allah Taala lebih besar daripada langit dan bumi. Wasi'a kursiyyus samawati, terlalu luas. Ini kan arash Allah Taala, makhluk yang paling besar sekali. Makhluk Allah yang paling besar sekali. Dan yang memegang arash ini 8 orang malaikat ini. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. 8 orang. Kemudian kita katakan banyak lagi lah tugas-tugas para malaikat ini. Ada yang mencari majlis-majlis zikir seperti kita hadir pada hari ini. Malaikat ada bersama dengan kita, ya, yang melihat majlis zikir. Inna lillahi malaikatun sayyahina fil ardh. Sungguhnya para malaikat ini ada yang berjalan-jalan di atas muka bumi. Yaltamisuna majalis dzikr, hilaqah dzikr, yang mencari akan halaqah-halaqah zikir. Ya, di antaranya halaqah kita belajar, halaqah zikir, zikir seperti disebut tahlil, tahmid, tasbih dan sebagainya itu. Mereka ada yang bertugas seperti itu. Jadi itu tugas-tugas para malaikat yang disebut di antaranya lah. Saya tak sebut semua, kan? Tapi kita kena faham bahawa malaikat itu kita kena percaya adanya para malaikat itu. Jangan tak percaya, sebab dia adalah salah satu daripada kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu terus sebut dalam Al-Quran, maka kita tidak ada percaya. Itu dia. Selain daripada malaikat ini, dia ada satu lagi makhluk yang lebih kurang macam malaikat, iaitu dalam alam yang kita tidak nampak seperti malaikat, iaitu jin, syaitan, iblis yang kita tak nampak. Dan kita kena percaya juga, kerana ia tersebut di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Jangan kita terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Barat mengatakan itu adalah ilusi dan sebagainya. Tak boleh. Sebab perkara itu disebut dalam Al-Quran, bukan kita buat-buat, ya, walaupun dalam hadis tidak sebut percaya kepada jin, tapi jin itu disebut dalam Al-Quran. Kisah jin dengan kisah jin ini, ifritu minal jin, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, kisah Nabi Ayub alaihissalam, syaitan, inni massaniyash syaitan binusbin wa adab. Sungguhnya yang menyakitkan aku ini siapa dia? Syaitan. Sebab tak nampak. Jadi perkara itu kena percaya. Jangan kita percaya tak ada jin, orang kena rasuk kita ada ni, ilusi semata-mata. Itu adalah menafikan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sihir dan sebagainya, itu perkara-perkara gaib yang dilakukan oleh perkara-perkara yang kita tak nampak. Dan jin dan syaitan ini, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sungguhnya dia itu, jin itu melihat kamu sekiranya kamu tidak melihat mereka. Itu jin. Dan jin ini boleh menyerupai, berupa kepada manusia seperti malaikat. Malaikat kita sebut bahawa malaikat ini boleh menyerupai seperti mana hadis yang kita baca ini. Malaikat Jibril menyerupai seorang manusia, yang menyerupai lebih kurang kepada seorang sahabat itu, nama dia Dihyah Al-Kalbi. Dia menjadi sebiji macam orang tu, kan, rupa dia. Macam malaikat boleh menyerupai kepada manusia, begitu jin boleh menyerupai kepada manusia. Dan disebutkan dalam hadis bahawa jin boleh menyerupai kepada haiwan yang lain, iaitu
ular. Jadi ini jin lah. Jadi kita kena percaya lah, jangan tak percaya pula, sebab dalam Quran sebut, dalam hadis sebut, kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW mengajar kita berdoa untuk kita jauh daripada jin dan syaitan. Banyak adalah hadis. Bila kamu nak masuk dalam rumah, hendaklah kamu menyebut bismillah, sebutlah nama Allah. Jika kamu tidak menyebutkan nama Allah, sesungguhnya syaitan akan makan bersama dengan kamu, kan? Jadi itu ada makan perkara yang kita tidak boleh percaya, kena percaya. Sebab zaman sekarang ni kita semua nak ikut sains katanya, kan? Kita kena percaya pada wahyu yang Allah Ta'ala turunkan pada kita. Jangan sekali-kali kita menolak apa yang disebutkan dalam Quran dan juga hadis. Orang kata tak percaya, tak percaya kepada rawatan, orang kata rawatan Islam tu lah, kan? Ada penyakit-penyakit, dia kata tak, ni semuanya penyakit-penyakit ilusi semata-mata, kan? Ini tak betul. Sebab perkara itu disebut oleh Nabi SAW dan disebut dalam Al-Quran. Jadi kita kena percaya. Kemudian percaya at-tu'minabillah wa malaikatihi wa kutubih, dan juga percaya kepada Al-Kitab, kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala itu diturunkan kepada para rasul. Sebelum kita cerita tentang kitab, kita cerita tentang rasul, dan percaya kepada rasul, antu'minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, kepada rasul-rasul. Rasul dan juga Nabi, dua istilah yang disebut walaupun tidaklah beza sangat. Rasul adalah seorang yang menerima wahyu. Man auhallahu ilaihi biwasitati Jibril alaihi salam. Orang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan Jibril alaihi salam. Maka dia menyampaikannya. Dia menyampaikan apa yang diwahyukan itu, maka dipanggil rasul. Jika tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, dipanggil sebagai nabi. Itu di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama. Dan ada khilaf dah cerita berkaitan dengan kita nak faham bahawa percaya kepada rasul. Itu yang patut kita kena faham. Rasul itu kena percaya. Dan di antara rasul itu dipanggil rasul ulul azmi minar rusul. Ulul azmi. Semua itu ada diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wahyu yang kita tahu bahawa diwahyukan itu, percaya kepada kitab itu adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran itu didefinisikan sebagai yang diibadahkan untuk membaca je. Jika kita baca je Al-Quran, kita dapat pahala. Dimulakan dengan surah Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Itu definisilah, diletakkan dalam definisi tersebut. Seterusnya adalah selain daripada Al-Quran, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS. Dan juga Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS. Inilah kitab-kitab yang patut kita percayai, kita faham akan maknanya itu. Bukan seperti mana yang terdapat pada zaman sekarang, yang didakwa oleh golongan Nasara bahawa itu adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab benda itu tak pasti dan banyak penyelewengan-penyelewengan yang berlaku dalam kitab-kitab mereka itu. Jadi yang kita percaya apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi itu kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Ta'ala turunkan untuk memberikan kepada manusia sebagai petunjuk, pedoman untuk hidup mereka. Seterusnya adalah beriman kepada Rasul. Saya tak sebut habis lagi tadi. Di antara ciri-ciri para Rasul itu adalah lelaki. Ya. Lelaki, mesti lelaki. Dia bukan perempuan. Walaupun dia Al-Quran menyebut wa auha ila ummi Musa an ardi'i. Walaupun disebut dalam Al-Quran, Allah telah mewahyukan kepada emak Nabi Musa alaihissalam an ardi'i untuk menyusukannya. Ketika mana dia bayi, dia hantar kepada Fir'aun, maksud dia pergi, dihanyutkan sampai Fir'aun ambil jadi anak angkat. Maka Allah Ta'ala wahyukan. Tapi wahyu di situ bukan masuk wahyu yang dimaksudkan wahyu kita istilahkan, disampaikan daripada kalamullah, wahyu Allah Ta'ala kepada para rasul itu. Yang dimaksudkan wahyu itu adalah ilham. Bukan maksudnya wahyu yang dimaksudkan wahyu itulah. Kemudian amanah.
Nabi seorang Rasul itu adalah bersifat amanah. Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Sungguhnya aku telah menyampaikan risalah, mesej Tuhanku, dan aku sebagai orang yang memberi nasihat dan yang amanah. Amanah apa yang dia telah berikan tanggungjawab tadi, itu wahyu tadi, disampaikan kepada kita semua. Jadi situ sebut amanah dan juga tabligh, menyampaikan. Uballighukum risalati Rabbi, aku menyampaikan. Kemudian Nabi SAW, Nabi SAW, dia maksum daripada dosa-dosa. Maka mereka tidak melakukan dosa, sungguhnya dosa-dosa mereka telah diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya adalah para rasul itu, para nabi itu mempunyai akal yang sempurna. Dia bukannya orang bodoh. Dia tidak boleh menjadi nabi orang yang bodoh ini. Kan? Dia nabi adalah orang yang cerdik, bijaksana lebih daripada manusia lain. Di antara sifat-sifat yang biasa kita sebut, tadi ciri-ciri dia. Sifat-sifat rasul yang biasa kita sebut adalah sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik bermaksud benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berkata-kata Nabi SAW. Wa ma yantiqu, dan dia tidak berkata-kata Nabi. Ya. 'Anil hawa, daripada hawa nafsu je. In huwa illa wahyun yuha. Tidak lain dan tidak bukan melainkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Kemudian amanah, saya sebut tadi, inni lakum nasihun amin. Sungguh Nabi seorang yang amanah. Dan amanah Nabi itu terkenal seperti mana dalam kisah-kisah sirah Nabi SAW. Orang-orang jahiliyah memanggil Nabi sebagai Al-Amin, orang yang amanah. Sehingga Nabi SAW nak pergi berhijrah, masih lagi orang meletakkan, sebelum pergi hijrah, maksudnya diletakkan kepada Nabi barang-barang untuk dijaga. Sehingga Nabi SAW memerintah kepada Sayyidina Ali suruh pulangkan barang-barang mereka ini sebelum Nabi pergi berhijrah. Itu terkenalnya Nabi SAW dengan amanah itu. Bukan seorang yang khianat. Kemudian dia adalah sidik, amanah, tabligh, menyampaikan. Nabi tidak menyimpan apa yang diamanahkan kepadanya, itu wahyu je. Dia menyampaikan segala-galanya. Lawan tabligh itu adalah kecaman, menyembunyikan. Nabi tidak menyembunyikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala apa-apa. Seterusnya fatanah, kebijaksanaan. Lawannya adalah baladah, bodoh. Jadi kita sebutkan tadi tentang ciri-ciri Nabi. Semua Nabi lah dengan ciri-ciri tersebut. Dan Rasul itu yang patut kita tahu, wajib kita tahu, yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25 Rasul. 25 Rasul. Seperti mana kita tahu dah, kita belajar di sekolah rendah, sejak sekolah lagi kita tahu. Dan kita dinasyidkan dengan lagu itu, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, sehinggalah habisnya kita kena tahu. Janganlah seorang Islam itu tidak mengetahui. Sebut itu Nabi, dia tak tahu itu Nabi. Kan? Tidak tahu itu Rasul. Ini satu kejahilan yang sangat dangkal. Kena tahu semua itu. Dia tidak boleh tidak tahu. Sebab percaya kepada Rasul, itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. 25 Rasul itu. Selain daripada Rasul ini, kita cerita tentang wahyu yang diberikan. Seterusnya adalah mukjizat. Para Rasul yang diberi mukjizat kepada ulul azmi minar rusul. Dan mukjizat ini adalah satu perkara yang berlainan daripada, berlawanan dengan adat. Mukjizat adalah perkara khawariqul adah, perkara-perkara yang berlawanan dengan adat. Maksudnya adat ni kebiasaan. Apa yang berlaku di atas muka bumi ni, di atas dunia ni, maka dia menjadi satu adat. Tak kisahlah apa saja pun. Di antara adat adalah ubat. Kita makan ubat ni boleh sihat. Kita makan ni boleh jadi kita macam ni sekian-sekian. Itu adat. Kemungkinan apa yang kita buat itu tidak mungkin boleh menjadi. Jadi dipanggil adat, kebiasaan itu. Jadi adat ini adalah perkara adat lah. Kita kebiasaan. Sama ada adat itu dari sudut masyarakat ataupun adat kehidupan manusia seluruhnya. Alam ini ada adat dia. Kan? Jadi mukjizat itu adalah berlawanan dengan adat. Mukjizat itu dinisbahkan kepada para rasul. Dan karamah itu dinisbahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dipanggil sebagai awliyaullah. Dalam mukjizat ini, untuk menyokong apa yang dibawa oleh para rasul. Oleh itu disebut di dalam Al-Quran, walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat. Sungguhnya telah datang kepada Musa itu 9 mukjizat. Dipanggil tis'a ayat. Di
Dalam Al-Quran disebut ayat. Ayat ini mukjizat dah. Sebab dalam Al-Quran disebut ayat ni dua makna. Sama ada yang masuk pertama adalah ayat Al-Quran itu sendiri, dan ayat yang kedua dimaksudkan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, itu mukjizat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara ini dikenali dalam tafsir pada ulama, dan itulah kita faham. Dan banyak lagi pada ayat-ayat yang lain menceritakan tentang ayat itu ada dua makna dalam Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar Nabi SAW, yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah wahai Muhammad, jika dikumpulkan jin dan juga manusia itu nak datang seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat melaksanakan walaupun sebahagian daripadanya. Itulah Al-Quran, mukjizat, tidak boleh dibuat sebab dah kalamullah. Selain daripada Al-Quran itu sebagai mukjizat, Nabi mempunyai mukjizat yang lain. Nabi kita lah, Nabi SAW Khatimul Anbiya ini ada mukjizat yang lain. Sebahagian ulama zaman sekarang, ada sebahagian daripada kita umat Islam menafikan mukjizat selain daripada Al-Quran. Ini berlaku. Disebutkan, saya tak panjangkan cerita masalah itu sebab akan jadi panjang cerita. Tapi ada yang menafikan tentang mukjizat selain daripada Al-Quran itu. Ini satu perkara yang tidak benar. Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan mukjizat Nabi di dalam Al-Quran selain daripada Al-Quran. Yang selain daripada Al-Quran itu mukjizat. Disebut lagi, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Apabila hampirnya keadaan sa'ah itu, maka dipecahkan bulan. Bulan itu dibagi dua. Itulah mukjizat yang diberi kepada Nabi SAW. Dan mukjizat lain disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti mana keluar daripada jari jemari Nabi SAW air untuk para sahabat radhiyallahu anhum untuk berwudu. Itu pun ada. Dan banyak lagi. Kita sebutkan sebahagian daripadanya. Dan kita kata itu perkara itu berlaku. Bukan tidak berlaku. Jangan kita menafikan. Sebab ada sebahagian orang menafikan mukjizat itu. Kita ni tidak ikut reality, sains dan sebagainya. Itu dah mula dah. Itu tak betul. Sebab perkara itu ada di dalam Al-Quran. Ada disebut dalam hadis-hadis Nabi. Ya. Seperti mukjizat Nabi SAW pergi ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Ketika itu. Dan Nabi pergi Mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah Ta'ala memperjalankan Nabi pada waktu malam. Asra, perjalanan malam. Minal masjidil haram, daripada masjidil haram kepada Aqsa. Begitu singkat. Maksud mukjizat Nabi SAW. Tak jangan kita menafikan. Sebab ada orang takut terpengaruh. Kita zaman sekarang ni pelik. Kita semua nak gunakan kita, tapi tak faham hadis Nabi. Wahyu ayat Allah Ta'ala sebutkan. Ini menjadi masalah. Cuba untuk merasionalkan perkara tersebut. Kita kena berjaga-jaga. Ada gerakan-gerakan ini. Kerana nampak dia bagus tapi masalah. Cuba menafsirkan. Seperti mana juga jin tadi. Indusi dia kata tak betul lah. Lepas tu dia kata orang buat merawat orang sakit ni kata apa? Bomoh. Sebagainya. Ini tak betul. Jangan kita percaya macam ni. Ya. Sebab hadis Nabi sebut. Nabi sendiri mengajar kita merawat orang yang sakit macam ni. Baca Al-Quran ni, baca ayat ni. Sihir itu berlaku kepada Nabi SAW. Kita kena percaya. Jangan tak percaya pula. Jangan kata itu adalah ilusi. Bomoh satu perkara. Yang Nabi ajar pada kita pun satu perkara yang lain. Perkara tu pun sama. Kita tahu sihir tu ada. Jangan pula kata tak ada. Bomoh tu ada. Kena percaya. Jangan kata ada pula. Kata tak, dunia ni tak ada bomoh. Kata. Tak betul. Ya. Walaupun tidak dimasukkan dalam rukun iman itu. Itu kena tahulah juga kan. Takkanlah Nabi cerita bomoh kena percaya. Tak sedap sangat sebutnya bomoh kena percaya. Memang Quran sebut dalam benda tu ada. Kan? Jadi kita kena faham macam tu. Seterusnya adalah percaya pada hari akhirat. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir bil qadari khairihi wa syarrih. Percaya pada hari akhirat, kembalinya kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana hari akhirat itu dipanggil sebagai hari pembalasan. Maka hari akhirat, sebelum hari akhirat itu dia ada asyratuha, syarat, ada tanda-tandanya. Seperti mana hadis yang kita sebut, Nabi SAW ditanya, akhbirni an amaratiha.
sebutkan kepada aku apakah tanda-tanda akhirat. Dan dalam hadis yang kita baca ini menceritakan sebahagian daripadanya, itu sebahagian kecil sahaja. Ada dipanggil sebagai tanda-tanda besar hari kiamat. Dan banyak ulama sebut. Di antaranya saya sebut adalah kemunculan Dajjal. Dajjal ada. Ini biasalah kita tahu. Kemudian Dajjal ini, hari kiamat ini, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang as-sa'ah. Itu hari kiamat. Ayyana, bila hari kiamat ini? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah hari kiamat itu pengetahuan waktunya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis tu. Akhbirni 'anis sa'ah. Terangkan kepada aku, sebutkan aku itu bila hari kiamat itu. Maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Menunjukkan Nabi tak tahu. Dan kita kata bahawa hari kiamat itu adanya Dajjal. Bahawa Nabi SAW menyebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, min nabiyyin illa waqad unzira ummatahu al-a'warul kadzdzab. Sungguhnya setiap Nabi yang diutuskan itu memberi peringatan kepada umatnya. Apa dia? Al-a'warul kadzdzab, yang buta mata, sepek mata sebelah, dan juga penipu. Siapa dia? Al-Masihud Dajjal. Masihud Dajjal, kita panggil Al-Masihud Dajjal. Oleh itu kita minta kepada Allah Ta'ala setiap kali lepas solat, lepas habis kita bertahiyat, kita minta kepada Allah 4 perlindungan daripada Allah Ta'ala. Di antaranya min syarri fitnati Masihid Dajjal. Kita minta jauh. Bahaya. Panjanglah cerita Dajjal ni. Rincian begitu panjang. Tapi kita kena percaya bahawa ada Dajjal itu, kemunculan Dajjal. Kemudian penurunan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diturunkan. Sebab Nabi Isa tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemunculan Ya'juj wa Ma'juj. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Wa qatarabal wa'dul haqq fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru. Ya walilana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Jadi itu kisah hari kiamat nanti. Apabila datangnya Ya'juj wa Ma'juj ini, barulah mereka sedar. Orang kafir baru sedar. Oh, bahaya dah. Dia baru sedar. Masa itu tak terima dah. Keluar asap daripada bumi. Fartakib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasu hadza 'adzabun alim. Itu datangkan asap. Kemudian terbit matahari daripada barat. Kemudian keluar binatang daripada perut bumi. Kemudian api yang menyala. Semua ni banyaklah hadisnya, saya panjang cerita sebutkan hadis-hadis ni, panjang ceritanya. Kemudian tiupan sangkakala. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka ditiupkan sangkakala itu, maka matilah semua sekali. Illa ma syaa Allah. Melainkan yang Allah izinkan dia hidup lagi. Apa dia? Samaniyatun 8 perkara yang seperti mana disebutkan oleh para ulama. Samaniyatun 8 perkara yang Allah Ta'ala tak matikan dia. Kan? Dia makhluk Allah Ta'ala tak matikan dia. Al-jannatu wan nar, syurga dan neraka. Al-kursi wal arsh, arsh dan kursi Allah Ta'ala. Apa lagi? Al-qalamu wal lauh, pena Allah Ta'ala. Dan juga lauh. Dan juga ajabuz zanab. Minhu khulik ibnu Adam. Ajabuz zanab adalah, dia panggil tulang pinggul manusia itu di bawah tu. Maka benda itu tidak dimatikan oleh Allah Ta'ala. Jadi ini disebutkan oleh para ulama tentang benda yang tidak dimatikan. Oleh itu Allah sebut apa? Illa ma syaa Allah. Melainkan yang Allah izinkan dia itu hidup, tidak akan mati. Ya, semua mati. Manusia mati, malaikat semua mati. Ya. Jadi semuanya akan mati. Oleh itu disebut dalam Quran, wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wal ardh. Maka ditiupkan sekali, mati semua sekali. Illa ma syaa Allah. Melainkan yang Allah izinkan dia itu hidup. Dah azan tak? Tak azan lagi. Sikit lagi. Kemudian itu berkaitan dengan tanda-tanda besar. Banyak lagi tanda-tanda. Seperti mana adalah hadis yang kita baca ni, disebutkan tentang tanda-tanda tersebut. Kemudian peristiwa di akhirat nanti. Pertama adalah kebangkitan manusia yang disatukan tulang belulang mereka. Ayahsabul insan allan najma'a idhamah bala qadirina ala
ayyusawwiya bananah. Tidaklah manusia itu menyangka bahawa manusia itu habis, sebab mati habis tulang belulang mereka. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Kami tidak boleh mengumpulkan tulang-tulang mereka. Allah kata. Ya. Manusia menyangka boleh Allah tak boleh kumpulkan sebab mereka ni apa? Kata benda ni dah mati tak boleh nak buat apa. Tapi Allah kata ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirin ala an yusawwiya bananah. Bahkan kami mampu untuk mengumpulkan semua tulang belulang kamu. Kalau pecah melata macam mana pun, Allah akan boleh kumpulkan segala-galanya. Itu dah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada mahsyar, itu tempat manusia yang dikumpulkan, kemudian hisab. Setiap amalan kita dihisab oleh Allah Taala, oleh itu dipanggil sebagai hari hisab. Kemudian mizan, timbangan Allah Subhanahu Wa Taala, wal waznu yawma idzinil haqq, dan timbangan Allah Taala itu adalah kebenaran yang ada pada hari akhirat nanti. Kita kena percaya. Kemudian as-sirat, sirat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ada cerita tentang sirat ni. Dikatakan halusnya sirat Allah Taala. Dan di tepi sirat itu adanya cari jalan tu boleh masuk ke dalam lubang neraka. Kemudian syafaat dan haud. Syafaat Nabi SAW, syafaat kubra. Saya telah sebut sebelum banyak kali dah saya sebut hadis. Minta syafaat daripada Nabi SAW. Irfa' ra'sak wa qul isma' lak wa sal tu'ta wa syafa'atu syafa'. Wahai Muhammad, kepada kamu, Nabi sedang sujud kepada Allah Ta'ala. Maka Allah beritahu kepada Nabi, kamu berilah syafaat kepada siapa yang kamu nak. Itu syafaat Nabi SAW kubra. Dan syafaat orang lain pun ada. Bukan syafaat Nabi, syafaat para Nabi, syafaat pada para orang soleh, syafaat anak kepada ibunya. Ya. Dan itu semuanya ada di dalam syafaat. Tapi syafaat kubra adalah syafaat Nabi SAW. Kemudian syurga dan neraka, masuk syurga dan neraka yang Allah Ta'ala jadikan. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman pada qada dan juga qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ringkas je, sebab benda yang penting je. Tak panjang lagi cerita pasal ni. Supaya kita faham, itu adalah kepercayaan kita yang patut kita kena faham. Kemudian qada dan qadar. Qada ini tentuan. Ketentuan, qadar ini adalah yang Allah beri kadarkan kepada kita. Itu definisi di antara definisi yang para ulama sebutlah. Qada itu dengan ilmu dan juga kudrah Allah Ta'ala. Ilmu Allah bersifat dengan ilmu, berpengetahuan, tahu, dan juga Allah Ta'ala kudrah maha berkuasa. Maka Allah tentukan sesuatu itu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh memerintah kepada percaya kepada qadar Allah Ta'ala. Maka qadar itu adalah ilmu dan juga kehendak Allah Ta'ala. Allah yang kehendakkan perkara itu berlaku. Jadi itu adalah qadar Allah Ta'ala. Maka terikat kepada ilmu Allah Ta'ala dan juga kehendak al-iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan perbuatan manusia itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah ciptakan kamu dan juga perbuatan kamu. Tapi Allah berikan satu perkara yang sangat penting, ikhtiar. Allah berikan manusia ada usaha. Nak makan, kita rasa kita nak makan. Kalau kita tak pergi makan, kita tak akan makan. Allah berikan itu. Pada waktu sama Allah mengetahui. Oleh itu qada Allah Ta'ala itulah pengetahuan Allah Ta'ala dan kekuasaan dia. Allah tak ubah orang tu buat apa. Itu kehendak dia. Dan juga kita sebut al-qadar itu adalah pengetahuan Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala dan juga iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita kena terima dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Maka habislah itu yang dipanggil sebagai iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seterusnya al-ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ini dipanggil sebagai ilmu tasawuf. Iman dipanggil sebagai akidah. Tasawuf ini adalah salah satu daripada Islam. Jangan sekali-kali kita menolak tentang tasawuf. Ihsan lah, sebab istilah je berbeza. Dan ihsan itu adalah berkaitan dengan ruh kita. Habis kita cerita tentang ikhlas. Ikhlas itu berkaitan dengan ruh kita. Tidak cerita tentang akidah. Tak cerita tentang akidah pasal ikhlas. Ya. Dan juga tentang bab fiqh. Fiqh menceritakan tentang niat. Tapi ikhlas tidak dicerita di situ. Diceritakan di dalam bab tasawuf. Wallahu ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung balik apa yang kita berhenti kat sini. InsyaAllah kita habiskan. Tak sempat juga habis. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.